Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, sehinggalah perkataan dia yang ke-12. Sekarang kita duduk berkecek mengenai kebinasaan atas laki-laki yang mempunyai isteri. Yakni risiko kita orang lelaki apabila menikah, gapo dia masalah yang kita akan hadapi sebagai seorang suami. Banyak sebab lah, banyak yang sebut-sebut dah. Hak ni nombor 12. At-Tabrani telah mengeluarkan sebuah hadis. Maksud hadis itu, mana-mana laki-laki yang mengahwini perempuan dengan mas kahwin yang sedikit atau mas kahwin yang banyak, tetapi ia tidak membayar kepada perempuan itu hak perempuan, dan lagi ia menipu perempuan itu, maka bila dia mati dalam keadaan tidak membayar kepada perempuan itu haknya, nescaya ia berjumpa Allah Ta'ala pada hari kiamat sebagai lelaki yang berzina. Yakni seperti dosa orang yang berzina. Nabi kata, siapa dia menikah, maka apabila kita menikah dengan seorang perempuan, kita kena beri mas kahwin. Mas kahwin ini adalah harta, sebagai tanda nak menghormati seorang perempuan, maka kita beri harta kepada perempuan itu. Bukan kata nilai perempuan itu, tetapi sebagai tanda sahaja. Maka apabila perempuan itu menetapkan mas kahwin dia, tinggi ke rendah, hak paling berkatnya adalah mas kahwin yang paling rendah. Itu hak berkat. Tetapi kalau tak ada mas kahwin langsung, tak boleh pula, tak sah perkahwinan itu. Wajib kena bayar mas kahwin, asal saja benda itu dipanggil harta. Sekalipun sehelai sapu tangan, asal saja benda itu dikira bernilai, boleh jual, maka sah kita buat mas kahwin. Apabila perempuan meminta mas kahwin dia, maka lelaki itu berkahwin dengan niat tak si bayar mas kahwin. Ni maksud dia. Mula-mula nak nikah 20,000 tak apa, hamba sanggup dari hati. Tengoklah aku dah nikah, aku malah bayar. Metok mahal-mahal sangat. 100,000 metok nah. Oh, hak jatuh ni, tak apa, kita bayar. Tapi hutang dulu nah.
Menikah dalam hati tak ada pun nak bayar mas kahwin tu, tak ada dalam hati dia nak menunaikan hak perempuan tu, maka akhirat dia dibangkit sebagai lelaki berzina. Seolah dia tidak bernikah dengan perempuan itu, selama mana dia duduk dengan perempuan itu dikira zina. Dosa dia tu. Lelaki yang tak tunaikan hak mas kahwin, maka hukum dia seperti berzina dengan bini dia. Atas muka dunia tak apalah, dia tipu orang tak berasa. Mungkin dah janji dah nak bayar mas kahwin tapi nama hutang. Bini duk minta mana? Bila janji nak bayar 20,000 nanti tak bayar ataupun bayar sikit yang apa dia. Kalau isteri itu tidak reda dengan hak dia, maka pelaki itu dosa dia seperti dia berzina. Tu dosa dia. Tapi kalau dia usaha dah nak bayar, dan ataupun dia minta izin daripada isteri itu, isteri kata tak apa Abah kita nak abel lagi, petih tu buat lolok ya. Tak apa. Isteri itu menggugurkan sendiri hak dia, tak apa. Tetapi kalau isteri itu tidak gugurkan hak dia, wajib suami itu kena bayar mas kahwin. Ni antara benda yang jadi masalah kepada lelaki. Kalau kita sanggup mas kahwin banyak, biasanya lah. Kalau mas kahwin sikit pun berhutang malu kat orang. 1,000 hutang, malu 1,000 hutang. 1,000 ni bayar cash lah, carilah petih warna-warna pun. Kalau 10,000 mungkinlah berhutang. Ke-13, masalah bagi laki-laki yang berkahwin. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, sesiapa yang tidak berkuasa pada mendirikan hak ahlinya walaupun ia hadir, maka ia seperti orang lari daripada ahlinya. Kita sebut dah, dosa orang yang lari daripada nak menunaikan hak ni, dosa dia adalah amalan dia tidak diterima Tuhan. Kita seorang isteri lari daripada suami, maka segala ibadat dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, baca Quran, tolong orang, tak boleh pahala. Begitu juga suami lari daripada isteri dan tidak tunaikan hak dia, maka seperti dia lari daripada hukum seperti isteri lari daripada suami. Yakni ibadat dia, sembahyang dia, zikir dia, warak dia, semua tidak diterima Tuhan. Tu hukum dia. Sekalipun dia hadir, dia duduk dengan bini dia, bukan kata dia lari, tak, tetapi dia tidak tunai hak dia. Tak bayar mas kahwin ko, tak tunai hak banyaklah tanggungjawab sebagai isteri suami ni, maka seperti dia pahala tak ada. Dia duk sembahyang, dia duk puasa, dia duk zakat, dia duk mengajar, dia duk mengaji, duk gapo, tak boleh pahala seperti apa. Kerana sekalipun dia tak lari daripada bini dia, tapi dia tidak tunai tanggungjawab, dosa dia, tanggungjawab akibat dia seperti orang lari daripada tak tunai hak. Maka kata Imamul Ghazali, lagi kebinasaan ini umum, tiada sejahtera daripadanya melainkan orang yang alim tentang ilmu hikmah yang memberi manfaat di dalam negeri dan akhirat. Maka kalau nikah dengan tidak ada persiapan, banyak sangatlah tanggungjawab yang kita cuai. Tanggungjawab yang kita tidak tunai, maka sekalipun nikah bahagia tetapi amalan suami itu tak ada. Suami tak ngajar fardu ain, suami tidak tegur isteri, suami tidak gapo, tu tanggungjawab dia. Maka sekalipun dia nak hidup bahagia dua orang tu, pahala suami tak ada seputih habuk. Bukan kata syak tak syarat. Maka kalau orang tak ada ilmu, pernikahan ni menjadi bala pada dia. Lagu mana? Menyebabkan dia tak boleh nak tunai banyak hak. Maka apabila tak tunai hak, maka pahala tak ada. Kalau dia duduk sorang tak apa. Dia duduk dengan orang kena pandai, kena ada ilmu. Serta mempunyai akal yang sempurna. Kalau tak mata, tak ada ilmu, tak ada gapo, masalah. Baik perangainya, mengetahui dengan mata hatinya adab perempuan. Kalau seorang itu tak pandai nak menguruskan perempuan, tidak biasa, reti nak mengarah saja, reti nak jadi
diktator dalam rumah. Mu tak dengar kata aku mu deraka. Tu ya perkataan daripada awal nikah sampai akhir nikah. Dia tak tunai fardu ain tak cara. Dia tak wi ilmu agama kepada bini dia tak cara. Dia tak wi bergani kepada anak dia tak cara bergapo. Ya reti ayat lawan hamba berdosa. Tu ya daripada awal sampai akhir. Dia sendiri semaya tak tahu gapo. Perangai perempuan tak reti, jaga hati isteri tak reti. Suami isteri ni sakit hati ko, isteri stres ko, isteri tekan, walau tak cara, walau tak tasawuf sorang lagu tu. Orang lagu ni tak tahu dengan mata hati adab perempuan. Maka perempuan itu kita kena selami perasaan dia, menyelah biar masuk dalam perasaan dia. Kadang-kadang perempuan ni jenis ego, jenis malu, jenis gapo. Dia bila-bila kata tak say, barang nak marah tapi nak suruh orang pujuk. Walau mucung. Padahal pujuk sikit nak suruh kita pujuk ya, nak manja ya sebenarnya. Bukan kata ni kita apabila nampak dia mengaju ikut mau selalu. Tak reti perangai perempuan. Perempuan ni macam kucing kerong, kucing kerong suka dibelai, suka digapo. Kadang-kadang dia buat perangai semata-mata nak menarik perhatian kita. Mungkin kita kurang beri perhatian kepada dia, maka kita klik rumah dia buat perangai. Supaya kita ambil cakna, tanya mengenai keadaan dia. Dia kurang gapo? Kasih saya, belaya. Nabi pandai jaga hati isteri. Kadang-kadang Nabi nak bangun tahajud minta izin dengan tolak bini. Tu Nabi besar sungguh. Kita tak buat lolah, moga ikut dia. Nak bangun tahajud minta izin dengan isteri. Tengok. Hamba nak bangun tahajud ni boleh ke tak gerak? Bapa gerak hamba tengah tidur. Pandai. Nabi nak bangun tahajud pun minta izin dengan isteri. Padahal tak wajib minta izin dengan isteri. Tetapi perangai Nabi memahami perasaan perempuan. Perempuan suka dimuliakan. Dan Islam mengajar memuliakan perempuan. Islam perempuan suka dipelihara, dijaga. Kita jaga dia, kita pelihara, kita apa dia? Sharing is caring apa dia? Dah mak caring is caring apa dia tak tahu dah. Maknanya kita sentiasa kata tunjuk perhatian, belayar kepada dia. Tak apa. Tu kita kena tahu adab perempuan. Kalau dia ngepek beran, kita jangan jawab. Ni sama naik. Kita jawab, ni jawab, akhir sekali bala. Perempuan lagu tu ya. Kalau dia nampak serabut sikit, WPT 10,000, main kita gak maiding, senyap selalu. Lupa selalu penderitaan selama ni kerana nampak mayide. Lagu tu. Perempuan kita kena pandai main angin. Kalau dia nampak marah sikit perut, Allah gelemah hok berat sekelo juga. Allah dia habis susah-susah. Tain kita tak ada piti. Tain ujung-ujung bulan tak ada piti. Tain kita molek. Ya suara dia lagu lain lalu. Tain kita mula-mula boleh gaji. Ada piti. Banyak belanja baik dipanggil abel. Bel kita tu panggil bel. Tain kita tak ada piti. Tain kita tak belanja dia. Bel tu ditambah wok. Bewok jadi. Nampak bewok jadi. Nampak dia panggil bewok pula kita. Gitu biasa ya tu. Jadi kita jangan diktator sangat, jangan buat perempuan suruh jadi laki-laki. Hati perempuan tidak akan sama sekalipun. Hati perempuan boleh jadi keras, boleh jadi tegas, boleh jadi seorang yang berani, seorang yang berjiwa besar. Ya, tetapi dia akan jadi jiwa besar dan kental dengan perangai perempuan. Nak jadi supaya panggil laki-laki tak boleh dia. Dia buat selamba. Orang lelaki boleh buat kerja lagu tu. Orang tino pecah kepala selalu. Kalau anak-anak tak dengar kata, orang tino berjerit selalu. Kita jatuh ikut mau nak jadi berapa dia. Pok dia. Anak dia kata, anak kalau ada masalah dengan mak Allah, mak lah ni. Dia nak kecek mak dia. Mak masuk sedap. Lupa dah orang tino. Allah mak masuk kalau kena gula mak tak elok. Lupa dah dia nak marah ke anak dia. Tapi kalau orang jatuh, pok kita. Kita nak kecek supaya mak kita.
Oh, kata abah sedap sambal gini. Abah kata sambal sedap. Ya pun ambil katok dengan piring sambal atas kepala. Ha tu jatuh lagu tu. Tak sedar tipu aku mudak main ni sedap. Sedap. Ha cuba pak atas muka. Sallallahu kita ni. Ha orang jatuh lain. Orang tino lagu lain. Maka kalau nak menikah sore ko ramai ko kena pandai layan perasaan dia. Nah, biar jadi seorang laki-laki yang perempuan tak boleh marah. Tak boleh marah hamba. Pak tolu telajuk tak lelaki hamba ni. Hamba buat gini, buat sokor, selok hamba tak ada nak marah. Sari pula tak ada sokor ke dia saja. Dia kena pandai main angin. Barang ni tak syarat isi benda, isi angin. Tak apa dah pung tu kuat. Jadi beli pung kau mahal. Serta ia sobat atas kejahatan lidah perempuan. Perempuan ni lidah dia, bisa. Sekali kena berdesing gitu. Dia urat sambal lada tu pedah dah. Lidah dia lebih pedah daripada sambal lada. Pedah. Kita kena sebutir pakai suak kenyai dah. Cukup. Kenyai. Kena sekali. Sambal lada dah 2-3 orang juga. Makan sekali pun pedah. Tapi mulut perempuan kena secubit tu cukup dah. Kenyai. Pakai kenyai dah. Makan nasi baik nampak sambil lapar. Kenyai dah. Kenyai dengan perkataan awak. Kenyai dah. Kenyai sungguh. Pada kena sepatah ya. Pakai sedara lagu tu. Dan berhenti daripada mengikut syahwat perempuan, yakni tiada diikut ke kehendak perempuan itu, melainkan ia selari dengan syariat. Dia orang tino ni tabiat dia banyak ikut perasaan, banyak ikut nafsu, banyak ikut emosi. Kita orang jatuh Tuhan lantik sebagai ketua kerana kita banyak ikut ilmu, ikut akal, pertimbangan kita lebih jauh daripada diri dia. Maka kita jangan hok bijak ni jangan duk ikutlah perangai orang tino. Sebab itulah katanya ulama, siapa yang bergaul dengan perempuan mewarisi nafsu. Ikut nafsu semacam. Kalau orang minat ikut saingan perempuan, suka ikut nafsu. Siapa dia yang banyak bergaul dengan budak mewarisi kebodohan. Pakai serba besar duk main jelan. Macam bodoh pula. Tuai aling tapi duk main dengan budak-budak. Tiap-tiap hari duk main dengan budak. Jadi tu jadi nampak bodoh kita. Mewarisi kebodohan. Saing dengan orang miskin mewarisi sifat qanaah. Kita duduk saing orang miskin, kita jadi dapat rasa cukup. Allah, saya ambo nak makan payah. Ambo boleh 10 hari ini cukup dah tu. Dan saing dengan orang kaya mewarisi sombong. Mewarisi tomok. Tengok orang kaya. Kita orang susah. Tapi saing orang kaya. Beli nak hok barang go mahal-mahal. Barang branded. Pitih tak ada. Tapi kerana saing suka dengan orang-orang lagu tu, maka mewarisi sifat tidak bersyukur dan tomok. Lagu tu. Serta ia berusaha menyempurnakan dengan hak perempuan yang lazim atasnya, sebagai tindak balas daripada kesalahan perempuan atasnya. Serta ia memelihara dan menjinakkan dengan akalnya tabiat perempuan, yakni ia tahu memujuk perempuan dengan bicara akalnya. Jangan guna hukum hakal sangat, kerana berapa banyak hukum hakal kita sendiri pun tidak ikut. Tetapi kalau bak orang nak suruh ikut sangat, untuk awak banyak excuse. Banyak alasan, banyak sebab. Untuk orang lain awak tak boleh terima kau sebab untuk orang lain. Maka kita royak dah, jangan royak kata, mu tak tahu kau hukum hakam dah lagu ni. Jangan main hukum hakam sangat. Tapi gunakan akal dalam berbicara dengan perempuan. Gunakan perkataan yang manis sekalipun nak marah berketuk tu. Allah comelnya, ya Allah berkatnya, walinya bini hamba. Tekan dah nak marah dah biar pul tubik perkataan lagu tu. Jangan guna hukum hakam, jangan guna kuasa sangat. Bicara dengan akal. Perempuan ni kena banyak selutuk dengan dia. Panggil dia, jangan malu ke dia di hadapan anak-anak dia. Jangan kata dia bodoh, jangan dia kata dia tak cerdik, jangan kata dia tak molek. Jangan kata malu ke dia di hadapan saing-saing dia. Jangan malu ke dia di hadapan adik-beradik dia. Jangan malu ke dia di hadapan mak dia. Ni kita duk oyak, mek mana mek? Tak utim masuk ni anak mek. Jangan malu dia. Jangan malu ke dia di hadapan adik-beradik dia.
Ni ke mana ni adik demo ni hamba tengok ni besar sama besar ngati balasuh. Nampak besar je kata. Jangan duduk hina dia, jangan malu dia. Perempuan lagu tu. Maka akal tu lebih. Kena ayat romantis tu kena ada. Roman picisan dia panggil. Penulis ayat-ayat romantis. Lagu tu. Main akak gitu, main perasaan saja lagu tu. Kadang-kadang pakai kenyir, pakai tak makan pun tak apa, kenyir ni. Tu orang Tino, tu buat dia perangai dia lagu tu. Kita orang lelaki hok mengaku bejok, hok mengaku pandai, hok ikut sunnah Nabi, lagu tu. Nabi nak marah kepada isteri dia ketar, Nabi pegang hidung. Aisyah, gitu saja. Kita Aisyah ping kelecak dah balasnya. Rasulullah pegang hidung saja Aisyah. Gitu. Boleh buat lagu tu? Kita Aisyah bunyi pada Aisyah. Tengok pas pita dah kawan tu. Masa bila naik jet atas tekok tak tahu. Pandai Nabi. Nak jadi tok lelaki tu antara risiko kita sebagai suami. Jangan dok koyam nikah ni sedap saja. Time sedap lah. Time tak sedap barulah kita kena guna akal. Tu risiko tu. 14 kata dia, sesungguhnya ahli dan anak itu perlu dibimbing. Tanggungjawab suami. Ramai suami sekarang tidak tunai tanggungjawab. Isteri dia semaya tak betul, dia tak ajar tegur. Mula-mula nikah dia tak tanya, awak semaya lagu mana? Kita baca Fatihah depan saya. Apa telekung nampak sengih lagu ni, nampak dagu apa semua maya berapa? Ni kata tekuk, dia benar ke buka muka. Kau panggil muka ni. Ada, lepas tu boleh buka kau tengok semaya. Tak boleh bang. Pakai sini semaya. Tengok dia ambil air semaya. Cuba ambil air semaya depan abang nak tengok lagu mana. Ambil semaya lagu ni, mengaruk lagu ni. Ni. Rambut-rambut celah ni kan kawasan wajib. Waktu ubik semua basuh gitu. Apa awak tak basuh pas semaya lagu mana? Mandi junub awak mandi lagu mana? Mandi pakai air hujan. Jangan kena duduk cakoh. Kena duduk cakung. Tai nak basuh sebelah bawah tu kena duduk cakung. Lepas tu awak nak bangun cacing tak apalah. Kena royak sosok. Gapo dia? Ilmu akidah betul. Kau dok awak percaya ke Tuhan, percaya kepada malaikat, kena tanya. Kena ajar. Jangan menikah nak tanggungjawab tak saya buat. Bukan tanggungjawab ni wi makan nasi saja, wi minum air saja, wi rumah dan pakaian saja. Ilmu dia fardu ain dia kena cara juga. Bukan kata isteri, anak-anak pula. Kalau boleh anak, lagu mana fardu ain dia. Lagu mana ibadat dia, aurat-aurat. Supaya mereka ingat kepada Allah dan menjalani jalan akhirat serta berbuat ketaatan dan ibadat serta hadir hati kepada Allah Ta'ala. Kena jaga anak kita nampak lala, nampak gapo dia. Nampak ilmu ni. Abah tengok zikir pun duk. Ada sebeh tak? Sebeh tak ada. Abah nak zikir lah ke mana? Cari kat sebeh. Biar ada sebeh boleh zikir. Tengok anak kita baca Quran selas hari pun tak apa dah. Tengok. Tapi ramai orang nak menikah. Tapi tak ada nak tunai. Rasa lepas pada dengan Tuhan. Jawapan tak ada. Jawapan tak ada nak cara. Saya cari nafkah lagi. Nak menikah sangat. Nafkah. Hak ni juga wajib. Ada orang dah lah hak ni tak cukup dah. Nafkah pun tak cukup juga. 2-3 tindak. Tetapi ia sibuk dengan menuntut ke dunia galik doak kerja cari makan untuk hak zahir saja. Dan membanyakkan urusan kehidupan bagi segala anak dan ahlinya dan menghimpunkan harta dan simpanan bagi mereka. Duk cari harta, duk cari tanah, duk cari duit, duk cari kenderaan, duk cari kemewahan kepada anak isteri, tetapi fardu ain dia tak bui. Siapa dia salah? Suami. Tu risiko. Kalau kita tak nikah dengan dia, tak wajib kita tegur dia. Mungkin anak orang, apa pandai-pandai. Tapi apabila dia bergelar isteri kita, wajib kita kena. Yang demikian itu pada kebanyakan membawa kepada bakhil dan kikir. Apabila banyak harta jadi kedekut. Bapa awak tak wis sedekah? Saya nak taruh ke anak saya. Bapa awak tak sedekah? Saya nak wi ke bini saya. Bapa lagu ni? Menyebabkan kedekut nak buat kebajikan, nak wi kepada suak anak-anak ataupun isteri.
Maka inilah sebesar-besar kecelakaan yang membinasakan manusia. Dari kerana inilah Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala berkata, ma syaghalaka 'anillah min ahlin wa malin wa waladin fahuwa 'alaika zammun. Nah, maksudnya apa sahaja milik yang dimiliki engkau, apa saja harta benda yang kamu miliki, melalaikan kamu daripada mengingati Allah, daripada ahli keluarga kamu, menyebabkan kamu malah nak mengingati, malah nak berzikir, malah nak gapo. Siapa dia? Ahli keluarga. Sibuk dengan ahli keluarga sehingga tak tunai ibadah. Harta benda, galik duk kupu harta benda menyebabkan tu tak leh nak tunai tanggungjawab. Dan anak pinak. Nah, kerana saya ko anak tak tegur anak. Tak royak sepatah. Anak ni tak semayang, tak mengaji fardu ain, bahkan marah pula orang tegur anak dia. Tegur tak semayang, tegur tak tutup aurat, duduk jual dadah, duduk buat gapo, anak curi, anak gapo, orang lain tegur dia pula ngepek. Sepatutnya dia lah tegur. Tiba-tiba orang lain tegur dia pula ngepek. Nah. Maka ia membawa kecelakaan atasmu semua. Benda yang kamu miliki yang menyibukkan kamu daripada Allah, sama ada ahli keluarga, isteri kamu, harta kamu ataupun anak kamu, semua itu benda yang mencelakakan kamu berlaku. Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, orang beriman, janganlah kamu dilalaikan. Nabi pesan, Tuhan pesan, jangan kamu sampai peringkat lalai oleh harta benda kamu. Harta benda kamu menyebabkan kamu dulu selalu berzikir, tapi sibuk dengan harta sekarang kurang berzikir. Sibuk dengan harta, kurang semaya Jumaat. Sibuk dengan harta, kurang bangun tahajud. Dan anak pinak kamu, saya ke anak pinak menyebabkan kamu terkoci mulut nak tegur anak. Anak tak mengaji, anak mengaji Wahabi, tak tegur belaka. Anak tak tutup aurat. Daripada nak ingat Allah, sama ada ingat melalui pengajian, ingat melalui zikir, ingat melalui ibadat, benda-benda ini tak boleh buat kerana ada anak isteri. Dan bagi siapa yang berbuat demikian itu, yakni orang yang lalai dengan suami, dengan isteri, dengan harta, dengan anak-anak, maka mereka adalah orang yang rugi pada hari kiamat. Rugi hari kiamat ni lah sebenar-benar rugi. Pada masa itulah kita akan rasa tak tahu nak buat lagu mana. Rugi perniagaan dengan Allah. Tuhan kata perniagaan paling untung adalah nego dengan Allah. Wallahu a'lam.